Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak muda semua. Ustazah perkenalkan diri. Ustazah nama Ustazah Zamrina binti Muhammad Mustafa. Ustazah akan ajar subjek sirah macam tahun lepas. Memandangkan kamu orang tak dapat buku sirah. Tak apa, Ustazah akan tunjuk setiap muka surat. Ustazah akan ambil gambar, buat macam ni. Ni buku teks sirah edisi lama. Mungkin tahun ni kita pakai buku ni lah dulu. Kalau siapa yang ada, yang pakai yang abang-abang, yang kakak-kakak dulu, boleh guna. Ni buku teks sirah tahun 3. Pertama sekali Ustazah nak ingatkan, belajar subjek sirah ni, dia tak ada kira-kira, dia tak ada formula. Sirah ni ialah satu subjek yang dia punya cara belajar dia kena baca, kena hafal. Apa je kerjanya. Sirah ni ialah kisah benar, semua benar, tak ada kisah tambahan, tak ada kisah tipu. Semua kisah benar mengenai Rasulullah SAW serta para sahabat. Sumber sirah ni dapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sirah mengenai Rasulullah. Kalau sejarah yang tak berkaitan dengan Rasulullah tu namanya sejarah. Contoh, sejarah Malaysia, sejarah penubuhan Surat As-Sajidin, sejarah penubuhan Kelikesa, sejarah negeri Perak. Jadi apa tujuan kita belajar sirah ni? Untuk mengenal siapakah Nabi Muhammad SAW. Bila dah kenal, kita dah jatuh cinta dengan Rasulullah, kita insya-Allah bila dah jatuh cinta dengan Rasulullah, dengan adab Rasulullah, kita boleh mengikuti cara-cara hidup Rasulullah. Ada subjek adab. Bila dalam subjek adab tu kita belajar cara-cara hidup Rasulullah. Dalam sirah pun ada tunjuk, ada membuktikan yang kepribadian Rasulullah dan para sahabat. Ni buku teks sirah. Ni buku aktiviti sirah. Yang ni semua belum dapat. Tak apa, nanti Ustazah akan bagi satu tarikh, kami akan edarkan buku ni. Kita tengok apa kandungan buku teks sirah tahun 3. Pelajaran 1. Pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Unit dia ada 4 unit. 4 unit kecil. Peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Unit 2, dakwah secara rahsia. Dakwah secara terbuka, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran 2, peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yathrib ataupun Madinah. Ada 3 unit. Hijrah ke Habsyah, hijrah ke Yathrib ataupun Madinah, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Pelajaran 3, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar apa itu mukjizat. Unit 1, pengertian mukjizat. Apa itu Al-Quran? Keluar air dari celah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Terbelah bulan di langit. Melambatkan matahari terbenam. Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Pelajaran 4, peristiwa Isra dan Mi'raj. Unit 1, pengertian Isra dan Mi'raj.
Unit 2, dada Nabi dibelah. Unit 3, Nabi diisrakan ke Al-Muqaddis. Unit 4, Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey, kita pergi tajuk yang pertama. Pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okey, apa objektif kita belajar tajuk ni? Okey, kita tengok. Okey, di akhir pelajaran ini, okey, murid dapat menyatakan ataupun menceritakan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, tadi dah tengok kan video daripada YouTube. Okey, Ustazah kreditkan kepada Ustazah yang menciptakan video tu. Okay, sangat menarik dan interaktif. Okey, boleh tengok ulang banyak kali. Okey. Agak-agak bila dah tengok tu boleh bayangkan macam mana peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey. Okey, yang kedua, dakwah secara rahsia. Okey, rahsia ni macam mana? Sorok-sorok muka ke macam mana? Okey. Orang yang memeluk Islam semasa dakwah secara rahsia. Okey. Dakwah secara terbuka. Okey, lepas rahsia terbuka pula. Macam mana terbuka tu? Okey, penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Akhlak Rasulullah SAW ketika menerima layanan buruk daripada orang kafir. Okey. Ni objektif kita belajar hari ini. Okey. Ustazah bacakan sepintas lalu. Okey, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, terpuji macam mana tu? Terpuji sehinggakan masyarakat Arab menggelarkan Nabi Muhammad ni Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin ini ialah orang yang dipercayai. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad adalah benar-benar belaga. Tak ada tipu-tipu. Langsung tak tipu. Semuanya benar-benar. Bila Nabi Muhammad cakap, automatik orang akan percaya. Sebab Nabi Muhammad tak pernah cakap menipu. Okey, itu yang dinamakan kenapa Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Okey. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Okey, Ustazah ulang baliklah apa yang ada dalam video tadi. Okey, kita pergi muka surat sebelah. Okey. Baginda beribadat dekat Gua Hira tu seorang-seorang je. Okey, beribadat mengenangkan masyarakat Arab Jahiliah tu jauh terpesong daripada mengingati Tuhan. Okey, Nabi Muhammad beribadah minta daripada Allah petunjuk. Lepas tu Nabi Muhammad ni beribadah beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan yang disediakan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okay. Baginda berulang-alik ke Gua Hira sehinggalah wahyu diturunkan kepada baginda. Okay. Wahyu tu apa? Wahyu tu ialah utusan daripada Allah. Okey. Pada malam 17 Ramadan, Ramadan ni bulan puasa. Malaikat Jibril alaihissalam telah menyampaikan wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Malaikat Jibril ni, semua malaikat diperbuat daripada cahaya. Kita memang tak boleh nampak, tapi malaikat wujud. Diceritakan pada malam tu malaikat menyerupai manusia datang berjumpa Nabi untuk menyampaikan wahyu. Nabi kita tak boleh nampak malaikat. Masa menyampaikan wahyu, malaikat peluk Nabi, bacalah. Tapi Nabi tak boleh baca. Memang Nabi tak boleh baca sebab Nabi buta huruf. Buta huruf ni maksudnya memang tak erti baca, tak erti tulis.
tak reti meninggal. Masa tu umur Nabi dah 40 tahun. Tapi Nabi tak pandai baca apa-apa. Okay. Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril sangat kuat. Okay. Sehingga kali ketiga, malaikat baca surah ni surah Al-Alaq ni, ayat 1 hingga 5. Okay, macam dekat video tadilah. Okay. Okay. Apa ni? Isi penting daripada cerita ni. Okay. Nabi Muhammad ialah seorang yang buta huruf. Jadi orang kafir, diorang kata Nabi Muhammad yang tulis Al-Quran ni. Tapi sebenarnya Nabi ni buta huruf. Macam mana Nabi nak tulis ayat-ayat Quran sedangkan Nabi seorang yang buta huruf? Okay, ini menafikan dakwaan orang kafir yang mengatakan Nabi yang menulis Al-Quran. Okay. Ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya datang daripada Allah melalui malaikat Jibril. Okay. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Ingat tu. Ada subjek akidah kat sini, ada subjek sirah kat sini, ada subjek adab kat sini. Okay. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, ini gambaran Gua Hira. Okey. Lepas malaikat peluk Nabi menggeletar semua tu. Okey, Nabi terkejut dalam keadaan yang gemetar. Baginda balik ke rumah, jumpa dengan isteri baginda. Okey. Lepas tu semua isi-isi dalam ni semua ada dalam video tadi. Okey, dalam ni dia ada sebut pasal Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ni ialah sepupu Sayyidatina Khadijah. Okey, Warakah ni ialah sepupu Sayyidatina Khadijah ni dia orang menganut Nasrani. Okey, tapi dia dah tahu pasal ni. Okey, jadi baginda pula. Okey. Warakah ni kata yang datang menemui baginda Nabi Muhammad tu adalah malaikat Jibril. Okey, kisah ni Warakah tahu sebabnya Jibril ni pernah menemui Nabi Musa alaihi salam. Okey, Nabi Musa alaihi salam menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Rasul. Okey, Rasul yang berapa? Rasul yang terakhir. Okey, ni tajuk untuk hari ni. Hari ni hari apa? Hari Selasa 2 Februari 2021. Okey, ulang balik apa yang kita belajar hari ini. Okey, hari ini tajuk peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, Nabi beribadah di Gua Hira seorang diri. Okey, ni Ustaz Zain akan balik tau. Okey, di Gua Hira seorang diri. Okey, jadi pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang menemui Nabi, peluk Nabi 3 kali sehinggalah keluarnya ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, Nabi tu sangat gemetar. Pulang ke rumah, jumpa dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, Sayyidatina Khadijah merujuk kepada Warakah bin Naufal. Okey, Warakah bin Naufal kata yang menemui baginda tu ialah malaikat Jibril. Okey, Warakah bin Naufal ni dapat tahu daripada Nabi Musa alaihi salam. Okey, pendek saja kisah peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okey, Ustazah nak bagi tugasan. Okey, bila dah tengok video ni, okey, Ustazah nak kamu letak ulasan saya hadir nama sekian-sekian dekat YouTube Ustazah tu. Okey, lepas tu kamu salin soalan muka surat 4. Okey, jawab soalan yang berikut dalam buku latihan. Okey, tulis soalan dalam buku latihan.
Nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Tulis soalan, tulis jawapan. Soalan, jawapan, soalan, jawapan, soalan, jawapan. Okey. Tulis ni dalam buku tulis sirah. Tak payah hantar lagi. Okey, hantar bila buka sekolah nanti. Okey. Faham? Okay, ya. Tapi Ustazah nak ambil kedatangan daripada siapa yang tonton YouTube ni, tolong letak jejak dekat bawah tu. Tulis ulasan siapa yang hadir hari ni. Okey. Ustazah bagi masa sehingga hari Jumaat. Okey. Jumaat ni Ustazah kutip nama. Okey. Bolehlah. Nanti Ustazah bubuh dekat grup soalan aktiviti 1 ni. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada Ustazah sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.